kita nak buat ayam percik. Wow, ayam percik. Memang tengyang-nyang bulan Ramadan kita cari ayam percik kan. Tapi tak apa, dah lepas Ramadan kita buat sendiri pun boleh. Bahan-bahan untuk ayam percik kita ada dekat sini. Ayam 1 ekor untuk 4 ke 5 orang makan. Lepas tu kita ada garam, kita ada halia, bawang putih, asam jawa, bawang merah, cili kering yang telah direndam dengan air panas. Nanti kita akan kisar sekali dengan serai dan juga gula. Tak lupa juga produk Rasaku, santan asli dan juga krim kelapa yang agak pekat bersama dengan minyak kelapa Rasaku. Rasa yang ku rindu. Ya, tapi sebelum kita masak atau kita perap ayam tu, kita kena kisar lah. Tapi sebelum kisar, kita kena potong dulu lah bawang putih, bawang merah, serai. Lepas tu kita akan potong juga cili kering yang telah direndam dengan air panas. Dan juga halia kita masuk dalam blender. Nanti kita kisar sekali dengan minyak kelapa Rasaku untuk melancarkan lagi dia punya tu kisaran itu. Sedikit santan kelapa. Kesian blender ni. Tapi sebelum tu kalau nak tambahkan sedikit gula dengan garam dalam ni pun boleh juga, tak ada masalah. Baik, kalau tadi kita dah kisar bahan-bahan untuk perapan dan juga kuah, dan sekarang ni proses untuk pemerapan ataupun kita nak perap ayam ni. Kalau kita nak gunakan sedikit serbuk kunyit untuk menaikkan lagi warna dan juga bau dan rasa dia pun boleh juga, tak ada masalah. Perap ayam. Ya, gaulkan saja. Baik, kita perap lebih kurang dalam 1 ke 2 jam untuk rasa yang lebih enak. Dan kemudian kita akan masak dengan kuah dia juga. Lepas tu baru kita grill ataupun kita akan bakar dan percik-percik dia. Yang ni kat sini lepak dulu. Sekarang ni saya nak masak kuah ayam percik ni. Tapi sebelum tu kita nak buat air asam jawa. Untuk menambahkan lagi rasa semasam dia tu. Ni dia air asam jawa. Nyalakan api, panaskan kuali dengan sedikit minyak kelapa Rasaku. Jangan banyak-banyak. Sebab dalam ni pun ada minyak lah. Tapi betul minyak kelapa rasa dia memang lain sikit daripada minyak kelapa sawit. Dia rasa dia lebih beraroma. Dan dia kurang berminyak sangat. Boleh gunakan minyak kelapa ni untuk menambahkan lagi rasa sedap dekat makanan kita. Ya, itu yang paling penting. Masukkan bahan untuk kuah dan juga untuk masak ayam ni nanti. Ya. Tambahkan sedikit air asam jawa. Dan kita boleh masukkan ayam ni untuk kita merebus kejap dengan kuah dia. Dan kemudian kita akan bakar. Dan kuah yang lebih kita akan percikkan ke atas ayam tu nanti. Tujuan kita buat macam ni sebenarnya, nak bagi ayam tu masak luar dan dalam. Tak ada nanti kita bakar nanti bahagian luar dia dah garing tapi dalam tak masak. Kena ada juga cara dia sebab isi ayam ni agak besar. Baik, kita masak dia lebih kurang dalam 5 ke 10 minit. Dan kemudian kita akan angkat. Kita letak ke tepi ayam untuk dibakar tu ataupun dipercik tu nanti. Lepas tu tambahkan santan kelapa pekat ataupun krim kelapa lebih pekat Rasaku. Ni yang akan bezakan warna dia tu. Kat sini agak merah, nanti dia kat sini macam kuning-kuning sikit. Kalau terlampau pekat kita boleh tambahkan sedikit air dan juga gula dan garam macam biasalah. Baik, kuah yang percik pun dah siap. Sekarang ni masa untuk kita pan grillkan dia. Nyalakan api. Panaskan kita punya kuali leper ni. Masukkan sedikit minyak kelapa. Ya, letak sedikit saja minyak kelapa Rasaku. Serai yang telah diketuk-ketuk, kita ratakan ya. Bukan apa, tak nak bagi lekat. Tak lupa juga ni dia kuah perapan tadi tu ataupun kuah yang telah kita masak. Kuah ayam percik dan kita akan percik-percikkan atas ayam masa kita bakar tu nanti. Nampak? Percik. Ya, itu dia. Alah,
Ya, itu dia percik. Dah pun siap dah kita punya ayam percik. Dah boleh angkat, kita boleh hidangkan dengan dia punya kuah tu nanti. Ya, itu dia setelah berhempas pulas. Nak sebut pun tersasul-sasul. Setelah berhempas pulas, cincang-cincang, blender, kisar-kisar, masak-masak. Lepas tu kita dah bakar. Sambil-sambil bakar, tadi saya dah percik. Kuah percik dah pun siap. Ayam percik. Tolak tak ada nasi kerabu je. Ada nasi kerabu. Memang lepas tu cari bantal lah. Baik, sebelum saya nak rasa ayam percik ni, saya nak beritahu kita menggunakan tadi produk Rasaku, menggunakan coconut cream ataupun santan pekat dan juga santan cair, dan juga ni dia minyak kelapa Rasaku. Jangan kuah dia tu. Katanya kata lemak tadi tu. Boleh buat menjaga. Tidak mengecewakan. Rasa lemak santan tu, terasa sampai ke dalam isi ayam tu. Sebab apa? Kita guna teknik perapan dan juga teknik masak tu. Santan tu memang rasa macam santan asli. Kita grill pula dengan sedikit minyak kelapa. Dengan orang kata minyak kelapa ni ada aroma dia yang tersendiri. Bila masuk mulut, kena dengan rempah-rempah atau herba-herba macam serai, halia. Lepas tu ada cili kering pula. Memang terbaik dah. Baik, kita jumpa lagi di episod yang datang dengan resepi mudah lagi dari saya dalam Resepi Mudah Fendi yang dibawakan khas oleh Rasaku. Rasa yang ku rindu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat mencuba. Saya selamat mencekik. Selamat merasa. Baik. Lama tak kena pajeri nenas. Rasa mengidam pula. Untuk episod kali ni kita akan masak pajeri nenas. Apa lagi? Mari kita potong dulu bahan-bahannya. Mula-mula sekali kita potong buah nenas yang telah dikupas kulit. Nenas tu kita potong bulat-bulat. Jangan potong tebal sangat, jangan nipis sangat. Agak-agak je, dalam 1 cm pun boleh. Selepas itu kita iris bawang merah nipis-nipis. Kemudian kita iriskan bawang putih halus-halus. Untuk udang kering pula kita cincangkan sehingga lumat. Masukkan minyak masak kelapa Rasaku ke dalam kuali. Apabila minyak sudah panas, masukkan 3 sekawan dan beberapa tangkai daun kari ke dalam kuali. Kacau sehingga daun kari garing dan beraroma. Masukkan sedikit haba campur bawang merah ke dalam kuali dan kacau sehingga naik bau. Masukkan bawang putih yang telah kita iris tadi. Jangan lupa, kita kena letak udang kering yang telah kita cincang halus tadi. Masukkan serbuk kari ikan ke dalam kuali. Kalau tak ada pack kari ikan dekat kedai, kari daging juga pun boleh digunakan. Apabila kuah dah mula kering, masukkan air sedikit demi sedikit untuk elakkan dari cepat hangus. Takut kalau dah hangus nanti, lain pula rasanya. Masukkan beberapa keping nanas yang telah kita potong tadi dan kacaukan sehingga sebati dengan nanas tersebut. Tambahkan lagi air untuk lebihkan kuah pajeri. Masukkan santan pekat Rasaku ke dalam kuali dan kacau sehingga sebati. Biarkan selama beberapa minit untuk jus nanas keluar dan sedikit lembut. Jangan lupa letak garam dan juga sedikit gula yang secukupnya. Akhir sekali, letakkan kerisik Rasaku dan kacau dengan elok. Boleh nampak kan? Kuah kita dah menjadi pekat dan warna pun dah lebih menarik. Sebiji macam pajeri nanas dekat kenduri yang selalu kita makan tu. Dah siap pun pajeri nanas kita dengan menggunakan produk Rasaku. Apa tunggu lagi? Jom kita rasa. Ya, inilah dia pajeri nanas. Resepi mudah Fendi untuk episod ini. Kita menggunakan tadi minyak kelapa Rasaku, santan pekat Rasaku dan juga kerisik dari Rasaku juga. Lagi, jemput tengok saya makan. Kuah ni nampak kita letak tadi tu. Santan dan juga kerisik Rasaku. Pekat diikat melekat.
penuh rasa dalam mulut saya ni. Ada rasa masam dari nenas, ada rasa lemak dari santan, ada aroma kerisik dan juga minyak kelapa ni. Memang terbaik dah produk Rasaku ni. Ini dia, daging black pepper menggunakan kicap dan juga sos tiram dan sedikit coconut milk ataupun santan dari Rasaku. Sebelum masak kenalah potong-potong dulu kan. Kita akan potong kentang. Kentang kita potong wedges ya. Kita potong bawang pun wedges juga. Pakai sedikit lagi sedap. Bawang merah, bawang putih pun kena potong juga ataupun kita pencet halus-halus, nipis-nipis. Ya, itu dia. Bawang putih pun kena potong juga. Hal yang dipotong ataupun diiris nipis-nipis. Kita potong cili. Nak belah dua pun boleh, tak nak belah dua pun boleh. Macam saya suka belah dua. Potong kasar-kasar sikit bagi nampak tekstur dia tu. Bagi nampak rupa dia tu. Cili padi dah banyak sangat. 3 tangkai dah cukup. Kita hentak je. Hati-hati jangan sampai biji masuk biji mata. Kita dah boleh potong daging. Ini dia daging. Ya, kalau daging batang pinang macam ni, kita belah dua. Lepas tu kita iris nipis-nipis. Untuk resipi ni, kita guna lebih kurang dalam setengah kilo daging untuk 4 ke 5 orang makan. Dan kita gunakan minyak kelapa Rasaku untuk menggoreng kentang. Jangan banyak sangat. Baik, minyak pun dah panas. Kita masukkan kentang untuk digoreng lah. Dalam kuali ni dah ada minyak dalam tu kan. Nak goreng lah, takkan nak rebus pula kan. Kita masukkan semua je. Tujuan kita goreng ni sebenarnya nak bagi dia lembut. Tak naklah kita masak nanti dengan daging. Dia jadi macam keras-keras tak sedap pula kan. Kita nak bagi dia empuk sekejap. Tapi tak lama lah, lebih kurang dalam 3 ke 5 minit. Nampaknya kentang yang kita goreng tu pun dah cantik. Warna dia nampak tu. Kuning keperang-perangan. Kita tak nak dia macam golden brown gelap sangat. Macam gini pun dah cukup dah. Cantik. Dan sekarang ni kita akan kurangkan sedikit minyak. Lepas tu kita akan tumiskan bawang merah. Halia, bawang putih dan sedikit bawang Holland dan dimasuki dengan bahan-bahan yang lain. Itu cara dia. Warna pun dah cantik, bau pun dah menarik. Masukkan daging. Baik, untuk tahap ni kita akan masak daging tu sampai keluar jus dia, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Jus dah mula keluar cantik macam tu. Kita tak nak dia kering sangat. Sebab apa kita nak jadikan dia macam kuah-kuah atau stok daripada daging tu. Kita boleh masukkan sos tiram. Lebih kurang dalam 2 ke 3 sudu. Kicap lemak manis. Masukkan serbuk lada hitam. Nama pun daging black pepper. Lada hitam kena lebih. Masuk baki lagi setengah bawang Holland tadi tu. Masukkan cili merah dan juga cili padi. Untuk kuah boleh tambahkan sedikit air. Santan jangan lupa. Santan kelapa asli Rasaku. Untuk menaikkan lemak-lemak dia. Dan juga kentang yang digoreng tadi. Ya, itu dia. Padamkan api. Sedikit lagi serbuk lada hitam. Dah pun siap dah. Ini dia daging black pepper. Boleh dihidangkan dan boleh makan. Tintang-tintang dah pun siap dah. Ini dia daging black pepper menggunakan produk Rasaku. Kita gunakan ada kat sini sos tiram, kicap lemak manis dan juga santan kelapa asli. Wow, rasa dia tadi saya rasa sikit lah. Tak boleh tahan, memang sedap. Lebih baik gunakan produk Rasaku masak daging black pepper ni. Bismillahirrahmanirrahim.
jemput rasa. Mari kita rasa tengok daging dia macam mana. Ya Allah, lembutnya. Nampak tu tolak dengan tangan tu. Daging lembut, sos tiram terasa, kicap lemak manis pun terasa masuk sampai ke urat-urat daging tu. Lepas tu pula ditambahkan dengan sedikit lemak dari santan kelapa asli rasa kuning. Rasa dia meletus-letus di dalam mulut. Awak semua kena cubalah resipi macam ni. Push, kentang lembut. Oi, dengan bawang Holland pula. Macam saya cakap, daging black pepper kena dengan nasi panas-panas, memang pergi, tak tahu nak cakap. Kena cuba sendiri. Kita jumpa lagi di minggu depan dalam resepi mudah Fendi yang dibawakan khas oleh Rasaku. Resepi mudah Fendi untuk episod ini, saya nak masak daging salai masak lemak cili api. Mula-mula sekali, masukkan sebanyak 1.5 liter air ke dalam periuk. Selepas itu, masukkan sekilo daging ke dalam periuk dan tunggu sehingga daging itu direbus sehingga masak. Dalam 10 ke 20 minit macam gitulah. Keluarkan daging tersebut dan biarkan sejuk selama seketika. Untuk proses salai pula, kita panaskan arang dengan menggunakan api. Panaskan atas dapur gas pun boleh. Selepas itu, masukkan arang tadi ke dalam periuk yang disalut dengan kertas aluminium dan pecahkan arang tersebut. Tambahkan sedikit minyak masak kelapa Rasaku untuk menaikkan lagi aroma salai tadi. Masukkan alat pengukus dan letakkan daging yang direbus tadi ke dalam periuk tersebut. Tutup dengan penutup kuali dan tunggu sehingga 20 minit. Daging pun dah siap disalai dan sekarang ni kita hiris daging nipis-nipis. Kalau tebal sangat tak syok pula nak mengunyah nanti. Kita potong kecil kunyit hidup yang sebesar 2 inci. Kemudian potong kecil dalam sebanyak 10 tangkai cili padi. Kalau nak lagi pedas, boleh tambah lagi cili padi tu. Selepas itu, potong dengan kecil 1 batang serai. Lagi 2 batang serai ini pula kita ketuk untuk menambahkan lagi aroma wangi dalam masakan. Untuk daun kunyit pula, buangkan bahagian tangkai di bawah dan gulungkan dengan elok. Selepas itu, racik daun kunyit secara halus. Masukkan kunyit hidup, cili padi dan serai yang kita potong tadi ke dalam mesin pengisar. Jangan lupa untuk masukkan sedikit air sebelum mengisar. Dah siap dah bahan-bahan yang kita kisar tadi. Masukkan bahan-bahan yang kita kisar tadi ke dalam kuali. Tambahkan sedikit air lagi dan masukkan sekali ke dalam kuali tersebut. Selepas itu, buka api perlahan-lahan. Masukkan batang serai yang telah diketuk tadi dan 2 asam keping ke dalam kuali. Masukkan daging yang telah kita salai ke dalam kuali dan gaulkan sehingga sebati. Masukkan sedikit air untuk menambahkan kuah tersebut. Selepas itu, masukkan krim kelapa Rasaku ke dalam kuali untuk menambahkan lagi rasa lemak. Tengok tu, cantik je kuah lemak ni. Jangan lupa untuk tambahkan gula, serbuk kunyit dan garam. Kita kacau dia perlahan-lahan ya. Apabila kuah lemak kita dah mula mendidih, masukkan daun kunyit yang telah kita potong dan kacaukan dia hingga sebati. Bau dah semerbak satu rumah dah ni. Daging salai masak lemak cili api kita pun dah siap untuk dihidang. Mudah saja dengan menggunakan Rasaku. Ini dia daging salai masak lemak cili api. Warna dia cukup memikat. Menggunakan produk Rasaku tadi, kita guna santan pekat dan juga sedikit minyak kelapa untuk salai dia tadi tu kan. Saya pun dah tak sabar nak cuba. Hirup sikit. Mula-mula masuk tahu apa? Itu dia bau salai dia tu. Bau asap salai dia tu. Lepas tu rasa lemak dia tu meletus-letus dalam mulut saya dengan rasa kepedasan cili. Wow. Dah mula rasa pedas. Pedas. Tapi menarik rasa dia. Cukup lemak. Rasa macam santan asli yang sebenar. Daging lembut tu. Batang pinang kau. Lembut. Memang betul lah. Masak lemak ni kena dengan nasi putih panas-panas. Memang dia punya kawan yang cukup serasi lah. Memang cukup terbaik. Kena cuba resipi ni. Dapatkan produk Rasaku. Buat masak lemak macam gini. Nampak ni. Dah tak tahan dah ni. Mantap. Itu dia. Baik, kita jumpa lagi di video yang akan datang dengan resipi yang lebih mudah lagi menggunakan produk Rasaku. Saya Fendi. Selamat mencuba. Baik, hari ini kita akan masak puding jagung menggunakan produk Rasaku. Rasa yang ku rindu. Mudah je nak buat puding jagung ni.
Mula-mula campurkan semua bahan-bahan ke dalam kuali. Tapi jangan buka api dulu. Masukkan susu cair, gula dan tambahkan sedikit air. Lepas itu, masukkan pula 1 tin sweet corn untuk rasa yang lebih berlemak. Dan setengah tin corn kernel. Barulah sedap makan puding jagung ada ketul-ketulan jagung. Tambahkan pula tepung custard dan kacau sebati. Kalau kurang air, boleh tambah air secukupnya. Nyalakan api dan kacau sehingga adunan berkilat. Masukkan ke dalam bekas acuan dan sejukkan dalam peti sejuk dalam 1 ke 2 jam. Puding jagung pun dah siap untuk dihidang sebagai minum petang. Inilah dia rupanya puding jagung tu. Amboi, cantik rupanya. Menggunakan produk Rasaku. Tengok tak boleh tahan. Kita cuba rasa tengok. Boleh? Ni kalau buat petang-petang. Kan, kena kopi tu. Aduh. Nampak tu jagung dia sebutir-sebutir. Sebab apa kita guna kernel tadi? Nampak tu. Sebiji-sebiji jagung dia. Kita rasa pula dengan pudingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup menyegarkan. Tadi kita dah masak, sejukkan sekejap. Lepas tu kita masuk dalam peti ais. Keluar ni kita makan sejuk-sejuk. Rasa dia nyaman sekali. Baik, kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa mencuba. Saya Fendi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Duduk seorang-seorang macam ni teringat pula Pulut Kuning. Nak tunggu majlis khatam Al-Quran lambat lagi. Yelah, time khatam Al-Quran lah. Time tu ada Pulut Kuning. Tak ada, kena buat sendiri. Tapi tak apa, kita boleh buat sendiri. Senang saja. Sediakan 1 mangkuk yang besar macam ni. Masukkan 500 gram beras pulut. Pulut susu ke, pulut siam ke. Ikut hampa lah. Janji jadi. Kita masukkan 1 sudu kecil serbuk kunyit. Kemudian kita masukkan air sampai dia tenggelamkan pulut tu. Kan, kita rendamkanlah sekali. Dah kacau-kacau elok tu, kita rendam sekali lebih kurang dalam 1 malam. Kalau tak sampai 1 malam, nak 6 jam pun boleh lah. Janji dia kembang elok. Ikut sukalah. Dah rendam elok dah tu, kita boleh buang dia punya air dia tu. Kita toastkan, kita nak guna pulut dia sahaja. Sementara tu kita bolehlah susun-susunkan daun pisang di atas dulang pengukus cantik-cantik macam tu. Dan kemudian kita bolehlah letakkan beras pulut yang telah kita rendam tadi. Ni nampak. Cuci cara elok-elok lah. Letak semua ni. Jangan biar orang kata lekat-lekat beras dekat mangkuk tu. Nanti mak apa yang marah. Kenalah rata-ratakan supaya cepat masak dan masak dengan sama rata. Dan kemudian kita nak buat apa? Kita masukkan air dalam periuk pengukus. Kita panaskan air tu dan kemudian kita letaklah dulang pengukus. Kita kukus dia lebih kurang dalam 20 minit ke 30 minit sampai dia betul kembang ataupun masak. Sementara nak tunggu dia kukus dengan baik tu dalam 20 minit ke 30 minit tu, bolehlah sediakan rendang ke, gulai ayam ke, kari ayam ke. Kerana dengan pulut ni memang mari. Pulut pun dah cantik. Kita angkat dan kita masukkan ke dalam mangkuk yang besar macam gitu. Baik. Senang apa? Senang untuk kita tuang santan nanti. Baik, sediakan 1 mangkuk yang besar macam gini. Lepas tu kita boleh tuang santan yang telah digoncang. Kalau tak goncang nanti tak pekat, tak likat, tak sedap pula santan tu. Kemudian masukkan sedikit garam untuk menaikkan lagi rasa selemak dekat santan tu nanti. Barulah sedap pulut kita kan. Dah kacau-kacau cantik, bolehlah kita tuangkan ke dalam pulut tadi tu. Dah tuang dah cantik macam tu, gaul-gaul-gaul. Biarkan dia sampai meresap sekejap.
Kemudian baru kita kukus kembali lebih kurang dalam 8 ke 10 minit untuk menaikkan lagi rasa lemak pada pulut tu. Ya, pulut pun dah dimasak dengan baik. Kita masukkan dalam mangkuk, tekan bagi mampat. Kalau kita terlangkup pun nanti nampak cantik. Wow, memang sedap ni. Nak pula dihidangkan dengan kari ayam ke, rendang daging ke. Kalau tak ada kari ayam dengan telur rebus, serunding daging pun boleh lah. Jangan nak ngangas saja. Kenalah cuba. Letak bendera sikit atas tu, bagi cantik-cantik. Baru tahu. Selamat mencuba. Ya, bosan-bosan ni tak tahu nak buat apa, bolehlah praktis masak rendang ayam menggunakan produk Rasaku. Maklumlah, Raya Haji dah nak dekat dah. Mula-mula kita nak buat apa? Kita potong bawang besar, 8 biji bawang merah, 5 ulas bawang putih, 2 inci halia, 3 inci lengkuas dan juga 2 batang serai, 3 ketul kunyit hidup. Dan kemudian kita nak buat apa? Kita kena kisar dulu bahan-bahan ni. Ya, baik dah kisar cantik dah macam tu. Kita panaskan sedikit minyak kelapa Rasaku untuk menumis kita punya rempah ratus 3 sekawan tu lah. Di situ ada kulit kayu manis, buah pelaga dan juga bunga lawang. Dah naik bau cantik, kita masukkan bahan yang kita kisar tadi. Bau dia tak boleh tahan. Memang wangi dah macam nak raya dah pun. Kacau jangan tak kacau. Dan kemudian kita boleh masukkan bahan-bahan yang lain. Kita masukkan 2 sudu cili kisar. Dah masuk cili tu kenalah kacau-kacau. Dah masak dia sampai betul-betul pecah minyak. Ya, itu dia nampak pecah minyak cantik. Elok bakpi kat hang. Dan kemudian kita masukkanlah ayam yang telah kita cuci bersih-bersih. Seekor ayam. Ya, 1 ekor ayam. Tu dia cantik. Dan kita gaulkan sampai sebati dengan ayam yang kita masukkan tadi tu. Jangan nak tengok saja macam tu. Kena kacau. Kalau tak nanti hangus. Nampak tu warna pun cantik. Bau pun menarik. Kan? Baik, ayam pun dah dimasak dengan cantik. Kemudian kita masukkan ni dia, krim kelapa Rasaku. Lebih pekat, lebih sedap. Kita masuk lebih kurang dalam 1 kotak kecil. Dah memadai lah. Jangan nak masuk banyak-banyak sangat. Santan nanti jadi kuning pula. Lepas tu kita boleh masukkan sedikit air asam jawa untuk menaikkan lagi rasa semasam dia tu. Ya, lebih kurang dalam 5 ke 8 sudu lah air asam jawa. Agak-agak kurang lah kan. Ya, kacau-kacau jangan tak kacau. Nampak kuah dia tu memang menyelerakan. Dan kita masakkan sampai pecah minyak betul-betul. Kita boleh masukkan kerisik. Itu dia. Baru dah cantik. Kerisik ni pun kerisik kelapa Rasaku tau. Masukkan lebih kurang dalam 3 sudu kerisik. Dan diikuti dengan daun limau purut. Ni bukan apa, nak bagi naik lagi dia punya bau dia tu. Lagi ada, orang kata ada aroma rendang dia tu. Dan kemudian kita tarik halus-halus ataupun kita koyak halus-halus daun kunyit. Dan kemudian kita masukkan dalam rendang yang kita masak tadi tu. Bau dia memang sebiji macam malam raya dah. Dah pun siap dah rendang kita. Tapi kita kena letak garam sedikit untuk perasakan dia. Orang kata cukup-cukup lah. Dah masukkan sedikit gula. Garam dengan gula kena ada dalam masakan. Kalau tak rasa pula. Masukkan sedikit garam dan gula untuk menaikkan rasa rendang ayam kita. Jangan nak tengok saja. Kenalah cuba resepi ni. Sebab apa? Mudah sangat dengan adanya produk Rasaku ni. Ya, rendang ayam kita pun dah siap. Bolehlah kita hidangkan dalam pinggan cantik-cantik macam ni. Dan jangan lupa, cuba, jangan tak cuba. Ya, hari ini kita akan buat bubur jagung menggunakan produk Rasaku. Wow, memang sedap kalau kena petang-petang lepas hujan. Memang terangkat. Kan? Baik. Dan mula-mula kita nak buat apa? Kita panaskan setengah liter air ataupun 500 ml air. Dan kemudian kita masukkan 100 gram sagu. Kita rebus sagu ni terlebih dahulu. Kita masak dia sampai warna dah bertukar jernih-jernih tu. Pastikan kacau. Kalau tak nanti melekat dekat poyok. Mak marah pula nanti kan. Baik, sambil-sambil kacau tu. Kalau dah agak jernih macam tu dah masak. Kita dah boleh angkat dan kita
toskan airnya. Airnya kita tak nak pakai. Lain tahun kita pakai airnya. Sekarang kita nak pakai biji sagu yang telah direbus terlebih dahulu. Dah tos cantik dah macam tu. Kemudian kita biarkan dia sejuk. Panaskan 1 liter air. Kemudian tuangkan krim kelapa rasaku. Lebih pekat, lebih sedap. Ya, itu dia. 1 kotak kecil dah cukup lah. Tak perlu nak kotak-kotak besar. 1 kotak kecil dah memadai dah. Ya, kemudian kita masukkan 100 gram gula melaka ataupun 2 ketul gula melaka. Dah cukup dah. Takkan nak tengok saja. Kenalah kacau sampai dia cair kan. Kacau. Jangan tak kacau, Mat. Baik, dah kacau cantik dah macam gitu. Dah mendidih elok dah tu. Kita boleh masukkan. Ini dia. 1 tin kernel jagung rasaku ataupun bijian jagung manis rasaku. Diikuti dengan 1 tin jagung krim rasaku. Ya, itu dia. Memang sedap. Ni bukan apa nak pekatkan dia lagi. Kena letak juga jagung ala krim ni. Kalau tak sedap. Dan kemudian kita masukkan 100 gram gula pasir. Nak sedap lagi kita boleh tambahkan sedikit garam untuk menaikkan rasa lemak-lemak dia tu. Ya, itu dia. Baik, jangan lupa juga. Lepas letak garam tu, kita letaklah daun pandan. Nak bagi wangi kan? Dia itu. Kacau. Dah pun siap dah. Tapi sebelum tu jangan lupa, kita masukkan juga sagu yang telah kita masak tadi tu. Ini dia. Untuk pekatkan lagi bubur jagung tu. Yeah. Kalau kita makan, adalah tekstur-tekstur kenyal-kenyal jeli-jeli tu kan? Dah cantik, dah siap, dah macam gitu. Kita angkat, masukkan dalam mangkuk. Hias cantik-cantik. Letaklah bendera hijau sikit. Barulah menarik nak makan kan? Selamat mencuba. Ya, hari ni kita akan masak roti jala dengan kari ayam menggunakan produk Rasaku. Mula-mula kita potong 4 kentang yang telah dikupas. Kemudian potong bawang merah nipis-nipis dan diikuti halia juga potong halus-halus. Selepas itu, bawang putih kita ketuk dan cincang halus-halus. Masukkan minyak kelapa Rasaku ke dalam kuali. Minyak pun dah panas. Bolehlah masukkan kulit kayu manis, bunga lawang, buah pelaga serta bunga cengkeh dan juga daun kari. Kemudian masukkan bawang merah yang telah dihiris. Selepas itu, masukkan halia dan juga bawang putih serta kacau sehingga bawang layu dan naik bau. Selepas itu, masukkan rempah kari yang telah dibancuh dengan air. Dan kemudian tambahkan sedikit air dan kacau sehingga rempah masak. Rempah pun dah masak. Kita masukkan ayam yang telah dibersihkan dan kacau sehingga sebati. Tambahkan sedikit air secukupnya. Sementara menunggu ayam masak, kita tambahkan sedikit gula dan kentang yang telah dipotong tadi. Masukkan santan pekat Rasaku dan kacau. Seterusnya, masukkan kerisik Rasaku dan tambah sedikit 3 sudu garam. Dah siap kari ayam. Mari kita buat roti jala pula. Mula-mula kita masukkan tepung gandum dan kita pecahkan 2 biji telur. Seterusnya kita tambahkan 1 sudu serbuk kunyit dan jangan lupa letak 1 sudu garam. Masukkan santan Rasaku diikuti air secukupnya dan gaus sehingga sebati. Sediakan pengisar, masukkan air dan bacuan tepung yang telah kita buat tadi. Kemudian kita kisar sehingga tiada ketulan tepung. Setelah siap dikisar, masukkan bancuan tepung ke dalam acuan botol roti jala dan siap untuk dimasak. Kuali kenalah sapu dengan minyak. Gunakan api yang sederhana dan apabila kuali sudah panas, kita mula menjala roti. Bila dah agak-agak dah masak, kita gulung seperti ini. Dah siap dah roti jala dan kari ayam.
Ya, inilah dia roti jala dengan kari ayam. Tengok tak boleh tahan menggunakan produk-produk Rasaku. Tengok pun dah tak tahan dah ni. Jom kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi kau guna santan Rasaku. Bismillahirrahmanirrahim. Roti jala saja pun dah sedap dah. Kuning elok, lemak elok. Sebab kita guna santan ni kan. Allah, dia tu. Pekat likat. Hai, cantik. Kotak tapi rasa lemak dia tu. Dengan ditambahkan dengan aroma kerisik dia pula. Memang mengancam. Ya, jangan lupa mencuba resipi-resipi yang mudah dari saya. Menggunakan produk-produk Rasaku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Saya Fendi. Selamat mencuba. Resepi mudah Fendi kali ini, saya nak masak claypot Yimmy. Jom kita masak. Mula-mula kita hiriskan bawang Holland nipis-nipis. Lepas tu, potong cili kering lebih kurang dalam 2 inci. Hiriskan juga bawang putih dan juga halia dengan halus. Jangan lupa, sayur pun kita kena potong sekali. Potong sawi dalam 2 inci macam ni. Untuk cendawan shiitake pula, kita potong 4. Jangan nipis sangat, nanti kecut pula. Apa tunggu lagi? Jom kita masak sekarang. Masukkan minyak masak kelapa Rasaku ke dalam kuali. Apabila minyak sudah panas, masukkan semua hirisan bawang Holland tadi. Tambahkan halia dan bawang putih dan tumis sehingga bawang layu dan naik bau. Kemudian masukkan ayam yang telah dibersihkan. Nak letak isi ayam pun boleh, nak letak yang tulang-tulang pun boleh. Lagi sedap. Gaul sebati sehingga ayam separuh masak. Kemudian masukkan cendawan shiitake yang telah dipotong. Selepas itu, masukkan cili kering dan kacau. Ada pedas-pedas sikit, barulah ngam. Untuk kuah Yimmy, kita akan menggunakan 3 produk Rasaku. Sos tiram, kicap lemak manis dan kicap masin. Lebih kurang dalam 3 sudu sos tiram, 7 sudu kicap manis dan 3 sudu kicap masin. Masukkan air secukupnya dan biarkan kuah direnes seketika sehingga ayam masak. Setelah ayam masak, masukkan air tepung jagung bagi memekatkan lagi kuah. Biarkan mendidih seketika dan akhir sekali tambahkan 1 sudu garam dan sedikit lada hitam bagi menambahkan lagi rasa kuah. Sediakan Yimmy dalam claypot dan tuangkan kuah yang masih panas ke dalamnya. Masukkan beberapa potongan sawi dan akhir sekali pecahkan sebiji telur ayam dan sedia untuk dihidang dan makan. Inilah dia rupanya claypot Yimmy. Kalau tadi kita dah ketang, dah siap dah. Wow, teringat food court kan. Nak pergi tak boleh. Tapi tak apa, kita boleh masak sendiri menggunakan produk-produk Rasaku. Kita gunakan tadi kicap masin, kicap lemak manis dan juga sos tiram. Tengok tak boleh tahan. Jom kita cuba. Dah rasa dia punya cendawan dengan mi. Itu dia. Saya pasti ramai orang mesti rindu nak pergi makan claypot, nak pergi makan sizzling dekat food court. Kalau tak boleh pergi, tak apa, kita buat sendiri. Lemak sos tiram ada, masin kicap masin ada, lemak-lemak manis, kicap lemak manis Rasaku ni pun ada juga. Wow, itu yang terbaik tu. Kombinasi ketiga-tiga produk ni ataupun bahan-bahan ni cukup menjadi di dalam claypot Yimmy ni. Baik, korang jangan nak tengok saja, kena cuba resepi yang mudah macam ni. Sebab apa? Bahan-bahan pun saya dah tunjukkan dah macam mana, cara nak masak pun saya dah tunjukkan macam mana. Rugi sangat kalau tak cuba. Saya Fendi, selamat mencuba dan Assalamualaikum.